Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Syawal lah. Selamat Hari Raya. So, hari ni kita kembali semula ke segmen. Tak ada segmen pun. And welcome to my YouTube channel. So, ini kita akan bedah. Kita akan kupas sikit buku daripada buku, iaitu buku Al-Muntalaq. Al-Muntalaq iaitu dalam bab 10. Dalam bab 10 iaitu tajuk dia koordinasi dan komprehensif. So apa yang diceritakan dalam bab ni? Apa yang dirungkaikan? Apa yang dibincangkan? Dalam bab ni dia menceritakan tentang macam mana seseorang pendakwah tu, macam mana karakter yang perlu ada pada seseorang pendakwah tu. So kalau kita tengok dekat Malaysia ni, kita dapat banyak tengok macam jemaah apa lagi pelbagai jemaah macam PAS apa semua macam mana kita tengok dia orang punya gerak kerja mereka. So apa yang dirungkaikan dalam buku ni adalah karakter-karakter yang perlu ada pada pendakwah tu. Okey, yang pertama pada seseorang pendakwah tu perlu ada di mana dia common macam biasa dekat Malaysia ni. Kalau kita tengok contoh dekat Malaysia ni, kita ada banyak jemaah. So akan berlaku banyak perbezaan pendapat biasanya. So dalam buku ni dia menyarankan untuk perbezaan pendapat tu biasa. Setiap orang akan ada pendapat sendiri, tapi bagaimana how we deal with the differences of we can say the variety of opinion. Macam mana kita deal? Contoh daripada bahagian ni kata mungkin kita boleh buat program macam ni untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan solat. Lepas tu jemaah ni pula kata mungkin kita boleh buat satu program untuk memantapkan cara solat, amali solat. So banyak pendapat, pelbagai opinions so macam mana antara diorang ni, antara pendakwah ni untuk bersama-sama untuk try to consider yang mana satu yang okey, try untuk cuba juga cara yang ni, cara yang tu. So itu yang sepatutnya berlaku antara pendakwah, bukannya saling menidakkan antara satu sama lain dan sebenarnya sepatutnya berbincang try untuk buat benda ni. Kalau tak jadi, mungkin cara ni lebih okey so itulah sepatutnya. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua yang berkaitan dengan pendakwah perlu bergerak dalam berjamaah. Bukannya bergerak seseorang. Kalau kita tengok macam selalunya seorang pendakwah ni dia just bergerak macam tu je. Dia just buat ceramah apa semua dia tak sepatutnya dia kena bergerak secara berjamaah. Walaupun ilmu dia tinggi dia banyak baca, pengaruh dia ramai, tapi sebenarnya dia kena bergerak berjemaah. Sebab bila dalam berjemaah ni, dia lagi rahmat dia cerita barakah tu cerita lain tapi nak ceritanya once kita dalam group kita dalam satu group dan kita ada banyak kawan kita boleh minta pendapat dia. Mungkin kawan ni boleh tegur kalau kita ada kesalahan. Kalau kita buat seseorang kita bergerak solo kita rasa kita bagus bila orang tegur sikit start melenting. Itu problem dia kalau gerak seorang. So dinasihatkan untuk bergerak berjemaah, secara berjemaah. Okay. And then dia berkesinambungan dengan berjemaah tu adalah untuk pendakwah ni adalah supaya pendakwah ni untuk bergerak secara berpusat ada pusat dia. Maksudnya dalam pusat ni dia akan koordinat dari segi ekonomi, koordinat dari segi pembinaan orang-orang yang dia cuba untuk sampaikan dakwah tu. Macam mana nak membina orang-orang tu ataupun nak membina pendakwah tu sendiri dalam menyampaikan. Bukannya pendakwah ni boleh main sampai gitu dapat ilmu betul boleh dapat ilmu boleh sampaikan, tapi cara yang terbaik, metod yang terbaik untuk menyampaikan macam mana. So itu dengan adanya pusat tu bila adanya pusat so dia akan koordinate macam mana untuk membina lebih kurang macam tu.
Macam mana nak develop seorang pendakwah tu jadi lebih baik. So pentingnya ada berpusat. So macam negara kita ada macam Ikram apa semua tu, PAS. So tu antara contoh lah. So and then maybe daripada sebabkan berpusat ni juga untuk kita cara-cara untuk mengumpulkan orang, untuk bagi ceramah. So itu perlunya berpusat. So dia tak boleh bergerak solo lah sebenarnya. Itu untuk relatekan balik kenapa tak boleh bergerak solo. Dia perlu berpusat. Okay, seterusnya pendakwah ni juga dia perlu membimbing orang. Apa yang dikatakan dalam buku ni adalah membimbing orang adalah lebih baik daripada menjaga kebajikan orang itu sendiri. Sebab apa? Kebanyakan kalau kita tengok selalunya banyak agensi-agensi ataupun NGO-NGO yang memberi bantuan kan, instead of membimbing diorang. So sebab kita tak tahu, bukan tak semestinya dengan kita bagi dia bantuan kan, contoh bantuan makanan dari segi keperluan harian, tak semestinya dia akan dapat mendekatkan diri orang tu kepada Allah. Tujuan utama kita adalah first we serve them, and after that we have to guide lah. Guide diorang, tanya tentang solat, apa lagi, tentang kefahaman Islam lah, kefahaman Islam diorang. So daripada situ kita guide diorang. Maybe diorang pun boleh jadi part of, bukan boleh jadi, memang sepatutnya lah kita guide diorang untuk jadi part of daripada kita, untuk sampai juga Islam. Sebab apa kan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada ku walau sepotong ayat kan, iaitu hadis Rasulullah kan. So semua daripada kita yang mengucap kalimah syahadah perlu menyampaikan Islam, even though macam tadi lah. So instead of kita just bagi pertolongan kan, instead of kita just sampaikan Islam. Sebab kalau kita tengok kat Malaysia ni, just kita nampak orang buat ceramah kan, ceramah, yes, tu bagus, tapi apakah tindakan seterusnya? Apakah impact daripada ceramah tu kan? Adakah dia boleh membimbing seorang tu? So it's better we have to guide. Kita kena bimbing orang-orang macam ni, terutamanya remaja ni mana nak sangat kan nak dengar ceramah kan. Lagi ceramah tu kalau dia tengok kat YouTube sejam 50 minit, memang tak ada nak tekan. So kena adanya macam mentoring, macam sharing live IG, maybe a group of that discussing about the tentang Islam, bukan macam tu. So perlunya ada bimbingan. And then pendakwah juga dia perlu ada, kena saling melengkapi lah. Macam tadi dia berbalik kepada perbezaan pendapat tadi, kita kena saling melengkapi. Maksudnya kalau daripada side sini, sebab tu pentingnya ada berpusat tadi. Maksudnya contoh ada orang ni dia pro dalam ekonomi, so orang ni dia kena tolong orang yang tak ada sumber ekonomi, tolong cara nak generate duit, macam mana nak dia nak approach orang kan, untuk turut menyumbang, untuk membantu orang-orang yang susah kan. So perlunya saling melengkapi. Maybe ada seorang ni dia reti ataupun dia pro dalam menyampaikan, pengaruh dia besar, dia tahu macam mana nak edit video. Sekarang lebih lagi sekarang ni kita tertumpu kepada social media. So macam mana kita nak grab attention masyarakat dekat social media tu kepada Islam. So mana yang pro dalam bab ni, diorang kena cuba untuk saling tolong menolong. Dan orang yang tak tahu tu pun kena try untuk develop, by tanya kepada orang yang lebih mengetahui. So ini lah antara yang dibincangkan dalam buku Al-Muttalaq dalam bab 10 ni, iaitu komprehensif, koordinasi dan komprehensif. So secara kesimpulannya, sekarang kita boleh katakan perlunya ada berpusat lah secara berjemaah, supaya kita boleh coordinate, kita boleh bahagikan this group pro apa, this group pro apa. So maybe tu je kot untuk kali ni. Jadinya
harapnya dapat ambil pengajaran dan insyaAllah kita try implement dalam hidup kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.